amat malang, amat rugi, amat celaka orang yang berkesempatan hidup dengan ibu bapanya tetapi tetap tidak boleh masuk syurga. Sebab apa tak boleh masuk syurga? Sebab dia tidak berbakti kepada ibu bapanya, bahkan dia menderhaka kepada ibu bapanya. Itu dosa-dosa yang kita kena hindarkan, termasuk dalam dosa-dosa besar. Nota Rohani setiap Jumaat 11.30 pagi hanya di Bernama Radio. FM 93.9 Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Assalamualaikum dan salam siaran untuk waktu ini. Kita dalam program Nota Rohani bersama saya Nazira Noran, dan untuk hari ini kita ingin bercakap mengenai satu kehidupan yang kekal abadi. Seperti yang kita kongsikan juga sebelum ini di Facebook ya, bercakap mengenai kehidupan transit ke syurga, itu topik kita. Dan kita tahu ya, kehidupan kita ini adalah sementara, sama ada hidup kita ni indah ke, sebaliknya ke, ada satu lagi kehidupan yang kekal selepas kita bertemu dengan kematian. Jadi banyak sebenarnya persoalan dan juga tanda tanya bagi kita semua untuk mengetahui tentang kehidupan selepas kematian ni. Dan seperti kita tahu, kita nak tahu apa sebenarnya alam barzah, alam kubur, lapisan langit pertama hinggalah ketujuh, kebangkitan selepas kiamat, padang mahsyar, telaga Kausar dan titian sirat, serta banyak lagi yang kita nak tanya ya, bersama-sama dengan kita pendakwah yang tidak asing lagi melalui Zoom meeting ketika ini, Ustaz Ahmad Dusuki Abdurrani. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sebagai mukaddimah ya, Ustaz mungkin boleh jelaskan dahulu topik kita ni transit ke syurga. Jadi kita nak tahu sangat sebenarnya selepas nyawa kita dicabut tu, kita buat apa, kita pergi mana, dan kita nak tahu transit yang kita akan kupas bersama-sama dengan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Nazira dan semua sahabat-sahabat kru yang terlibat dalam program yang baik pada pagi ini. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana kita baru transit di atas dunia. Dan sekarang ni kita ada, depan kita ni ada 3 lagi alam yang perlu kita lalui dalam hidup kita ini. 3 alam ni dipanggil alam barzah. Kemudian di hadapan kita ni akan jumpa dengan alam mahsyar. Kemudian yang akhir sekali kita akan jumpa alam sa'idun aw saqiyun, alam bahagia ataupun alam celaka. Alam ini dipanggil alam syurga ataupun alam neraka. Bila sebut saja tentang syurga neraka, kita ingat bahawa Allah dah sebut dah pada diri kita ni, khalidina fiha abada, kekallah kamu dalam syurga sampai bila-bila, dan kekallah kamu dalam neraka sampai bila-bila. Ada lagi ke alam lepas pada tersebut? Tak ada dah. Itu maknanya alam yang terakhir dah perjalanan pada kita ini sendiri. Walaupun sekalipun kita nak sebutnya bahawa berlakunya depan kita ni yang disebut dengan kematian. Dasar pada ayat Al-Quran Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap yang nyawa akan merasai kematian. Dan kalau kita perhati pun, di kalangan kita ni berlaku kematian demi kematian ni pun kita boleh tengok depan mata kepala kita sendiri. Anak kita, keluarga kita, suami kita, isteri kita, semuanya dah sampai masa untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tinggal lagi kita yang masih lagi kekal di atas dunia yang sementara ini. Walau bagaimana sekalipun kita nak sebutnya, bila kita hidup di atas dunia ini, kita kena faham bahawa kehidupan kita tak kekal di atas dunia. Kita akan berjumpa dengan saat kematian. Bila kita berjumpa dengan kematian pada diri kita ini, maka berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak, belum lagi berakhir. Lepas pada kita mati ni proses sekejap je. Di antara roh kita keluar daripada mata kita, kemudian naik menghadap di hadapan Allah. Bila naik menghadap di hadapan Allah ni, kitanya waktu mana naik tersebut berbeza-beza naik.
cara yang dinaikkan roh ini. Ada yang naik dalam keadaan laju, kemudian ada yang naik dalam keadaan yang bau busuk, ada yang naik dalam keadaan wangi dan sebagainya. Sampai lapisan langit yang pertama, penjaga langit yang pertama akan tanya, roh siapakah ini? Dalam syurga Illiyin, ni orang mukmin. Kemudian roh dia akan turun terus, kedengaran daripada arasy tersebut. Kemudian roh ni akan turun terus sampai berdiri di hujung kepala masing-masing. Ini kehidupan orang mukmin. Ustaz, saya nak tanya 7 lapisan langit. Langit pertama dia tanya apa, kedua tanya apa, 3, 4, 5 tu jarang disebut ataupun disampaikan melalui tazkirah. Mungkin Ustaz boleh jelaskan di situ. Dia sebenarnya bukan tanya, tak ada pertanyaan pun. Di langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga tu semuanya akan memuji-muji. Semuanya bagi orang mukmin, bila naik sahaja penjaga langit Nazira misal contohnya, dia akan jawab. Bila jawab tersebut, maka penjaga langit yang pertama, yang kedua akan sebut, beruntung dia hidup dalam keadaan soleh, dibukakan pintu untuk naik langit yang kedua, yang ketiga. Langit sama juga, pertanyaan yang ditanya soalan roh siapakah ini. Kemudian dibuka sampai ke lapisan yang ketujuh. Bila sampai ke lapisan yang ketujuh tu, barulah di waktu ini ditentukan kedudukan seseorang, berada dalam syurga ke ataupun berada dalam neraka. Ni bagi orang mukmin. Tetapi bagi yang tidak mukmin, bila naik saja, penjaga langit yang pertama tu akan tanya terus, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Waktu itu kedengaran tempikan raungan langit yang penjaga langit sebut, celaka dan bangsaklah roh ini, bau busuk, kemudian jahat, hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Dia akan berlaku keadaan yang demikian. Bila berlaku keadaan yang demikian, ditutup pintu langit ini. Dalam Al-Quran Karim, Allah cerita, waktu itu dia roh tersebut, dia bagaikan rasa terjatuh daripada tempat yang tinggi. Jatuh tempat yang tinggi, disambar oleh burung, bagaikan disambar oleh burung. Burung yang berterbangan ini, dan roh dia dalam keadaan melayang-layang. Dia tak tahu keadaan yang berlaku pada diri dia, apa benda yang sedang terjadi ini, tapi gayat yang amat sangat, rasa takut yang amat sangat, sehinggalah dia cuba melepasi langit yang kedua, cuba nak melepasi langit yang ketiga, cuba nak naik. Waktu mana cuba kedengaran di arah yang amat sangat pada diri dia, sehingga dia terjaga bila dia tersedar daripada keadaan itu. Dia tersedar waktu mana dalam kubur. Waktu mana dalam kubur, jenazah dia dah dibaringkan. Waktu mana dia berdiri di depan muka dia, dia nampak malaikat munkar dan nakir berdiri di hadapan muka dia. Di waktu tersebut, dia akan sebut terus pada malaikat, qala rabbirji'un, malaikat bagi tahu pada Allah, bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalaulah aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal dahulu. Beza dengan orang mukmin. Roh mukmin bila turun diri di hujung kepala masing-masing nampak terus siapa yang datang nak mandikan jenazah kita, siapa yang nak buka butang baju kita. Kita nampak siapa yang usung jenazah kita. Kita rasa saat mana orang yang mandi jenazah kita ni, kita sebut pada pemandi jenazah, perlahan-perlahan, sakit mati tadi belum habis lagi tersebut. Kita rasa terus, kita boleh bilang berapa orang yang datang nak solat jenazah kita, berapa orang yang nak sembahyang jenazah kita, dan berapa orang yang usung jenazah kita sampai ke kuburan. Bila sampai ke kuburan itu, kita boleh nampak semua anak-anak kita buat apa dia. Kita nampak semua keadaan yang berlaku pada diri kita, sekitar kita. Tapi dengan syarat dia mukmin. Kalau dia tidak mukmin, dia tak rasa semua tersebut. Yang dia tahu, kedengaran disebut cepat-cepat. Aku mesti cepat. Aku tak boleh tahan lama ni keadaan yang mencengkam suasana pada diri aku ini sendiri. Lalu dia terjaga. Bila orang yang tidak mukmin terjaga daripada keadaan kematian dia, waktu mana dia dalam kubur. Waktu dalam kubur tu, tiba-tiba di waktu itu mulut dia sebut terus,
qala rabbirji'un, Tuhanku berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Dia jawab, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat jawab, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ni perjalanan untuk menuju ke alam barzakh. Kemudian di waktu itu nak tanya ni Ustaz, nak tanya soalan. Maksudnya macam ni, saya cuba membayangkan kalau saya meninggal tu kan, maksudnya kita nampak orang mandikan kita nampak orang kebumikan kita. Lepas tu kita sebenarnya buat apa masa tu selepas ditalkinkan? Maknanya kita terus pergi, roh kita mungkin disoal dulu ataupun terus ke lapisan langit tadi ke macam mana susunannya Ustaz? Saya terkeliru di situ. Susunan dia di saat mana dikebumikan tu kita buat apa? Kita ni dah mula akan sesi soal jawab berlaku. Okey, sesi soal jawab dulu. Dikebumikan jenazah kita akan berlaku, semua di kalangan kita akan berlaku sesi soal jawab. Semua sesi soal jawab yang berlaku tersebut di kalangan kita dalam hadis Rasulullah sampai ada yang riwayat kata sampai pagar lutut dia orang kebumi jenazah kita. Ada yang diriwayatkan ditanya soalan bila disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir ni bermula daripada tiga langkah yang terakhir yang meninggalkan tanah kuburan tu. Maka bermulalah sesi yang disebut dengan sesi soal jawab di kalangan umat manusia di saat mana kita berada di dalam kubur tersebut. Ini sesi soal jawab. Soalan-soalan pun dah bocor dah lama dah. Soalan tanya, ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Ditanya soalan demikian. Wa ma nabiyyuka? Dan siapa nabi kamu? Wa ma dinuka? Wa ma kiblatuka? Wa ma ni akan ditanya. Bila tanya saja soalan sebut ditanya saja, maka dalam keadaan demikian setiap di kalangan kita kena jawab. Tak kira orang Islam ke, orang kafir ke, orang yang munafik ke, dia kena disoal dan dia perlu jawab dalam keadaan sedemikian rupa. Sesi soal jawab ni terjadi di kalangan mereka ini sendiri. Ni nak gambarkan pada kitanya keadaan yang berlaku di saat mana berada di alam barzakh tersebut. Okey. Baik, alam barzakh, alam kubur ni sebenarnya satu perkara yang sama lah yang kita nak faham di situ ya Ustaz. Okey Ustaz, kita tahu kalau orang tu berdosa lepas kena soal disiksa. Tapi kalau orang yang soleh, dia sebenarnya kita selalu dengar berehatlah di alam sana. Mereka buat apa sebenarnya? Maksudnya berada di mana? Dan saya selalu juga dengar orang mengatakan bahawa orang yang soleh berada di taman syurga. Taman syurga tu macam mana? Berada di alam kubur ke ataupun dekat dengan syurga ke macam mana tu Ustaz? Saya tak faham di situ. Dia lepas pada sesi soal jawab berlaku. Sesi soal jawab berlaku dah settle dah. Sesi soal jawab ini. Maka dalam keadaan demikian akan berlaku yang disebut dengan lepas pada sesi soal jawab itu dah berlaku dah pada setiap di kalangan hamba-hamba ini, maka dalam keadaan demikian dia akan terus dinaikkan ruh dia ke arasy, naik ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini berbeza-beza pula di saat tersebut. Bila naik saja ruh ini, maka di waktu itu ada yang berada dalam burung yang warna hijau. Dalam riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada yang berada di pintu syurga Allah, ada yang berada dalam kelip-kelipan lampu-lampu yang indah, cantik sangat warna hijau di bawah arasy Allah, ada yang berada dalam tempat-tempat yang soleh, tempat-tempat yang baik. Ini dipanggil di antara taman-taman syurga yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Kubur ini di antara taman pada taman-taman syurga. Ruh orang mukmin ni dia akan melonjak naik terus kalau selesai sesi soal jawab. Sebab tu kita berdoa supaya sesi soal jawab itu tak lama.
Sebab ada orang yang ditanya soalan selama lebih kurang 5 minit. Ada orang yang ditanya soalan selama 3 hari 3 malam tak selesai lagi. Ada orang yang ditanya soalan selama lebih kurang 70 tahun tak habis-habis lagi soalan tersebut. Maknanya kita ni akan disoal. Soal ni dipanggil soalan permulaan kepada perjalanan di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menyeluruh lagi, tidak terperinci lagi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut soalan dia, ma rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka. Ditanya soalan-soalan ini. Lalu kita kena jawab dengan jawapan yang tegas. Jawapan yang jelas. Menjawab Allahu Rabbi, Muhammad Nabi. Jawab bukan jawab dengan hafalan, tetapi jawab dengan amalan. Menjawab dengan jawapan amalan pada diri kita di atas dunia ini sendiri. Jadi kalau kita nak hafal, sekarang dah ingat dah, dah tahu dah soalan-soalan tersebut. Tapi bila masuk dalam kubur, dia tak jawab dengan hafalan, tetapi kita kena jawab dengan amalan. Betul tak kita buat demikian? Tak ada dah. Di waktu itu kita nak kelentong-kelentong malaikat tak boleh dah. Nak tipu-tipu pun tak boleh dah di saat tersebut. Lepas pada sesi jawab tu, kubur orang mukmin ni akan terlapang terus. Akan lapang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut seluas 70 hasta. Dalam satu riwayat kata berubah kubur dia menjadi taman pada taman-taman syurga ni. Di saat itu dia akan jadi kubur dia berubah menjadi warna hijau yang cantik. Tumbuh rumput-rumput di hujung kaki dia tu, rumput-rumput yang bauan raihan, bauan yang wangi sangat daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nampak di hujung kepada tempat dia pada rumput itu, nampak tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat itu ruh orang mukmin ni dia akan melonjak naik ke atas. Tak ada dah pada diri kitanya saat yang menakutkan dan mendukacitakan. Kemudian ruh orang yang tidak mukmin bila ditanya soalan ma rabbuka wa ma nabiyuka, dia tak boleh jawab, tergagap-gagap. Dia dia nak jawab. Dia nak jawab tu tak boleh jawab tu. Tu Rasulullah tunjuk jari ni dengan jari ni masuk dan menjadi satu keadaan di waktu itu. Lalu terjunam ke dalam 7 petala bumi. Terjunam ni maksud terjunam ke bawah. Dan di waktu itu summa la yamutu fiha wa la yahya. Nak kata hidup tak hidup, nak kata mati pun tak mati. Maknanya tak ada keadaan itu sampailah dia diazab dan diazab sampailah berlakunya hari kiamat, kecuali dengan doa-doa daripada orang yang hidup ini. Soalan sebenarnya daripada Azmi ni, dia tanya mereka yang sudah meninggal dunia ni, dia ada kehidupan di sana, mereka bertemu tak dengan saudara mara yang sudah meninggal dunia juga di sana, bertanya khabar? Sebab ada juga ceramah mengatakan bagi orang mukmin dia akan bertemu. Tapi bagi yang tidak mukmin, orang mati dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia buat zalim pada diri sendiri, dia sedang diazab. Bagaimana dia nak bertemu dengan mereka tersebut? Bagi orang mukmin, lepas pada sesi soal jawab dia, lepas pada sesi soal jawab, malaikat heret jenazah dia sandar di dinding kubur tu, meluruk kain kafan ni turun. Kemudian di saat mana turun kain kafan tersebut, di waktu itu dia pun bila turun saja dia pun tengok je bunyi macam bunyian lebah yang mula datang. Bunyi macam lebah tersebut datang ni. Lalu dia sibuk tanya malaikat, siapa tu malaikat? Lalu apa benda tu malaikat? Malaikat jawab, ruh-ruh orang mukmin yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami tu telah datang untuk nak ziarah kami. Sampai dekat dengan kita tu, bila dekat dengan kita tu, kita dengar suara ruh-ruh tu cakap. Mereka sebut, biarkanlah dia dahulu, dia penat dalam perjalanan untuk kematian ini, memenatkan dia. Kita pun jawab terus. Kita dalam kubur jawab, tak, saya tak penat. Saya tak penat. Ni tengok ni, kain kapan yang saya pakaikan ini. Kamu tahu tak siapa yang pakaikan kain kapan ini untuk saya? Dia mula sibuk bagi tahu, berbangga. Setiap jenazah berbangga dengan kain kapan yang dipakaikan oleh siapa yang memakaikan untuk diri dia. Dia sibuk tanya, sibuk dibagi tahu bangga dia. Anak saya yang hantar, anak saya yang jadi imam solat jenazah tadi, anak saya. Dia sebut pada keluarga-keluarga dia. Bila begitu, keluarga dia pun mula datang tanya khabar macam mana isteri saya,
yang hidup dahulu. Bagaimana anak saya mula tanya khabar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut terhadap binatang ternakan dia pun ditanya khabar. Kucing peliharaan saya dahulu ada lagi tak? Dia akan tanya demikian. Betik belakang rumah saya tu dah masak ke belum? Tanya soalan-soalan yang demikian. Benda-benda yang begitu pun dia akan tanya. Lalu dalam keadaan demikian, mereka akan bagi tahu bagaimana keadaan orang yang berada, yang ditanya tadi, sehinggakan kegembiraan dan kesedihan pada mereka di saat mana mendengar berita-berita yang tidak diingini di kalangan mereka tersebut. Okay. Jumpa bagi orang soleh. Baik, itu adalah alam barzah. Lepas tu di padang mahsyar, maksudnya lepas berlakunya kiamat, kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ke macam mana Ustaz? Itu transit yang keberapa dah tu? Mungkin kita nak tahu lebih jelas. Lepas berada di dalam barzah ini, bagi orang mukmin dia rasa bagai satu malam saja dalam perjalanan dia berada di alam barzah, menikmati nikmat-nikmat apa yang disebut oleh rasul-rasul dahulu, yang diajar pada kita dahulu. Ini maknanya bila kita bangkit di padang mahsyar tu, kita dah mula dah dalam keadaan yang kita bergerak untuk diadili di padang mahsyar Allah. Kalau nak sebut perhentian ini, perhentian yang ketiga lah lepas pada kita yang keempat di padang mahsyar Allah. Manakala di barzah, perhentian yang ketiga dalam hidup kita. Kerana kita berhenti ni, sekarang ni kita berada di perhentian yang kedua. Perhentian kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Sekejap lagi kita akan jumpa dengan perhentian yang ketiga di alam barzah. Kemudian yang keempat di padang mahsyar Allah, bangun di padang mahsyar Allah. Bila kita bangun di padang mahsyar tu, kita mula menikmati nikmat-nikmat yang Allah sediakan banyak bagi orang mukmin. Ada yang dinaungi awan, ada yang dipakaikan pakaian yang wangi, ada yang di waktu itu dia tak boleh duduk bersama dah dengan orang-orang yang jahat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Berpisah wahai penjenayah semua. Jangan duduk sekali dengan orang baik. "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam." Kamu ingat tak wahai anak cucu Adam? Allah ta'budus syaitan. Kamu jangan jadi hamba pada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan ini Allah jadikan bagi kamu lakum aduwwum mubin, bagi kamu musuh yang paling nyata. Wa anibuduni, hendaklah kamu jadi hamba padaku. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang paling lurus dalam hidup kamu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Mula kita bergerak di padang mahsyar. Bergerak ni bukan manusia aja, tapi manusia dan juga jin yang bergerak. Allah cabar manusia dan juga jin. Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang rasa nak lari sekarang, lari sekarang. Aku nak tengok kamu lari daripada kepungan para malaikat Allah. La tanfudhuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh lari kecuali yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di padang mahsyar tu orang mukmin ni bercahaya, jalan dalam keadaan yang terbaik, hidup dalam keadaan yang bergembira. Macam balik kampung, orang balik kampung macam mana? Seronoknya mereka saat mana balik kampung. Demikian orang mukmin. Bila mereka balik kepada mahsyar, artinya mereka balik kampung. Balik ke kampung halaman masing-masing yang asal. Darul akhirah, perkampungan akhirat dipanggil demikian. Di saat itu dianya diberi nikmat-nikmat, berbeza dengan orang yang tidak mukmin. Dalam kubur seksa, bangkit di padang mahsyar pun seksa. Kemudian nak menuju kepada yang disebut dengan padang mahsyar tu, menakutkan dan menggerunkan dalam hidup mereka. Okey, kita kesuntukan masa, nak kena transit cepat-cepat ni Ustaz. Dan dalam nota rohani ni sama ada penghujungnya syurga atau neraka, itu adalah alam kekal abadi lah. Dan mungkin akhir sekali sedikit tip-tip ataupun kesimpulan daripada apa yang Ustaz Dusuki bersama kita kongsikan sebagai panduan hidup kita. Semoga transit kita tu laju, mudah, tak ada masalah, terus ke syurga Allah, insya-Allah. Itu saja. Mungkin Ustaz sedikit penutup ataupun kesimpulan daripada nota rohani. Silakan Ustaz. Saya nak sebut di dunia ini mesti dicorakkan menjadi orang yang saleh. Sepanjang kita hidup atas dunia ni, jangan berani untuk melawan perintah Allah. Sepanjang kita hidup ni, jaga 3 perkara.
saya nak sebut 3 perkara. Yang pertama, jaga keyakinan hidup dengan Islam. Jangan berbolak-balik keyakinan hidup kita ini selain daripada Islam. Jangan. Hidup ini, yakin hidup kita sampai Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan saat mana kamu mati kecuali kamu benar-benar seorang Islam. Jangan percaya dengan nasionalis. Jangan percaya dengan sekularis. Jangan percaya dengan ism liberalis dan sebagainya. Jangan campur aduk dengan Islam. Al-Islam wal Islam. Islam ni Islam. Jangan kita campur aduk pahaman-pahaman demikian dalam tubuh badan kita. Kalau kita campur aduk demikian, nanti kita nak meninggal dunia, kita tak boleh mengucap. Tak boleh nak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, saya nak pesan tolong jaga ibadah. Ibadah apa yang perlu kita jaga sangat? Yang pertama, jaga ibadah solat. Solat mesti sentiasa jaga dalam hidup. Yang kedua, jaga ibadah bacaan Al-Quran dan juga zikir kepada Allah. Baca Quran. Kalau yang tak boleh baca Quran kerana keuzuran, zikir pada Allah. Zikir pada Allah. Sentiasa kita berzikir. Banyakkan zikir. Zikir yang mudah-mudah je kita sebut. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, abu'u laka binikmatika alayya, wa abu'u bizambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ni Sayyidul Istighfar, dipanggil demikian. Kita baca dan kita ulang. Yang seterusnya, tolong banyakkan berinfak di jalan Allah. Jangan simpan harta benda atas dunia. Ramai dah orang kita ni mati dalam keadaan harta banyak di atas dunia. Dia tertinggal harta dia. Sepatutnya harta dia kena hantar ke akhirat. Dia tinggal. Yang ni menyebabkan dia akan jadi kerugian. Yang ketiga, tolong jaga akhlak. Tolong jaga perangai. Akhlak kita, jaga tulisan kita, jaga yang disebut tutur bicara kita. Kerana semua ni akan mengganggu kita untuk step-step yang akan datang nanti kalau kita tak terjaga. Wallahualam. Okey, itu dia. Jaga keyakinan hidup kita dengan Islam ini, jaga ibadah, solat, zikir, baca Quran, berinfak, bersedekah, jaga akhlak. Tulisan, akhlak dekat tulisan tu pun penting juga sekarang ni. Asyik mengutuk. Okey, baik Ustaz, terima kasih di atas sentuhan tazkirah dan juga pengajaran peringatan yang pasti menjadi panduan hidup kita bersama. Sekian Nota Rohani untuk waktu ini. Saya Nazira Noran. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan Bernama Radio di frekuensi